Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya San Yahya dan ini pantau agenda reformasi. Apa yang dilakukan kerajaan, apa antara bentuk transformasi yang perlu dilaksanakan. Tapi saya nak kemas kini dahulu update dan juga berita ini. Kerajaan perlu melakukan transformasi pembiayaan kesihatan secara menyeluruh bagi memastikan sistem kesihatan negara berkualiti dalam memenuhi hak asasi rakyat. Justru bekas Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Profesor Datuk Dr. Lokman Hakim Sulaiman berharap keputusan Kabinet untuk menubuhkan jawatan kuasa peringkat tertinggi pada 1 April lalu tidak seharusnya hanya tertumpu kepada isu doktor kontrak semata-mata. Sebaliknya, turut melihat kepada isu penghijrahan doktor pakar daripada perkhidmatan awam. Saya menyambut baik pengumuman oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri untuk menubuhkan jawatan kuasa tertinggi bagi menangani isu doktor kontrak di Kementerian Kesihatan. Jawatan kuasa melibatkan semua agensi seperti GPA, SPA dan KKM penting bagi mencari penyelesaian secara holistik untuk jangka masa pendek. Diharap jawatan kuasa ini tidak hanya tertumpu kepada doktor-doktor kontrak tapi juga isu peletakan jawatan pakar-pakar perubatan dari perkhidmatan awam. Namun begitu, saya ingin menegaskan untuk jangka masa panjang, kerajaan wajib menangani punca utama atau the root cause bagi permasalahan ini, iaitu sistem kesihatan dan sistem pembiayaan kesihatan yang tidak lagi mampan. Sistem kesihatan awam yang dibiayai melalui bajet tahunan dan sistem kesihatan swasta yang dibiayai oleh insurans perubatan, majikan dan pesakit sendiri sudah tidak lagi mampu untuk memastikan sistem kesihatan yang menyeluruh dan berkualiti bagi memenuhi keperluan hak asasi rakyat. Kerajaan sudah tidak mampu untuk menambah bajet KKM tanpa menjejaskan bajet kementerian-kementerian lain. Oleh itu, satu transformasi menyeluruh sistem pembiayaan kesihatan perlu dilakukan dan keputusan dasar ini perlu dibuat oleh kerajaan dan mesti disokong oleh pembangkang dan seluruh rakyat Malaysia. Isu dan juga hal berkaitan dengan kesihatan ini tidak tertumpu kepada perkara berkenaan semata-mata, malah ia menyeluruh dan inklusif dalam pelbagai bidang yang perlu dilihat secara menyeluruh untuk meledakkan satu bentuk transformasi ke arah kesihatan dan juga dasar kesihatan yang lebih baik. KKM sebelum ini akan memastikan penubuhan Suruhanjaya Reformasi Kesihatan dapat dilaksanakan bagi menangani isu berkaitan dengan skim perkhidmatan petugas kesihatan terutamanya doktor, dan cadangan penubuhan Suruhanjaya berkenaan akan dikemukakan menerusi pembentangan Kertas Putih Kesihatan di Parlimen nanti. Dan penubuhan Suruhanjaya itu dalam pilar yang keempat, iaitu Kertas Putih Kesihatan. Jadi ia bagi memastikan penubuhan Suruhanjaya Reformasi Kesihatan, dan reformasi kesihatan ini yang kita nak bincangkan apa yang perlu disegerakan. Dr. Fahan Rusli, pakar kesihatan awam bersama saya menerusi dalam talian ketika ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam, Ihsan. Ya, Doktor, daripada berita dan juga daripada isu berkaitan dengan doktor kontrak, isu fasiliti, isu hal-hal lain yang berkaitan dengan kesihatan, bila dinyatakan berkaitan dengan Kertas Putih dan sebagainya, kita merujuk kepada reformasi kesihatan yang perlu dilakukan. Bagi pendapat doktor, waktu dan juga keadaan ini, apa yang perlu disegerakan? Jadi, Ihsan, apabila kita menceritakan tentang reformasi kesihatan ini, kita harus mengambil ya. Ada jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Ada juga beberapa perkara yang kita boleh laksanakan pada waktu sekarang, terutamanya dari segi human resource ataupun tenaga sumber, di mana ia boleh dilaksanakan dengan lebih efektif lah daripada segi penempatan, daripada segi jumlah yang akan dibawa masuk dan sebagainya. Dan kemudian kita akan ceritakan tentang jangka masa sederhana juga jangka masa panjang. Ada beberapa perkara yang kita boleh laksanakan immediate, perkara-perkara yang timbul seperti kontrak doktor, ya, tentang pesakit yang terlampau ramai di ward-ward ataupun di ward-ward kecemasan. Tetapi pada waktu yang sama kita harus memahami apa segala yang kita tangani di jangka masa pendek ini kena ada jangka masa panjang punya solusi.
Jadi apa maksud saya dengan perkara ini? Kalau kita di Jabatan Kecemasan, katil tak cukup dan sebagainya, kalau kita menambah katil, itu hanya boleh bertanggung untuk 1 dan 2 hari sahaja. Kemudian kita kena tengok pada apakah perkara asas kenapa benda itu berlaku dan ia mengambil jangka masa panjang untuk kita mengeluarkan diri kita pada masa yang tersebut. Sebab itu Ehsan, kepada saya 3 perkara yang kita harus memberikan penilaian pengkhususan buat masa sekarang ialah tenaga sumber kerja, kedua ialah kepada infrastruktur kesihatan dan ketiga ialah daripada kewangan ataupun perbelanjaan kesihatan tersebut. Dan kalau merujuk kepada isu yang hangat diperkatakan dalam tempoh 1 ke 2 hari ini, walaupun isu ini bukanlah isu baharu berkaitan dengan doktor kontrak dan sebagainya, 10 ke 13 ribu status doktor kontrak yang ada, melihat kepada mungkin sejarah awalnya ditawarkan dengan status kontrak sebagai doktor dan sebagainya. Sebenarnya apa isu ini yang perlu kita faham, doktor? Dengan kota dan juga kapasiti yang ada, adakah ia tidak memenuhi keperluan doktor yang ada sekarang ataupun kota itu sendiri yang tidak boleh menempatkan mereka dalam sektor perkhidmatan awam? Jadi sebenarnya bila kita ceritakan tentang pendapatan dengan purjawatan ini, ia merangkumi sesuatu yang lebih besar. Kita kena memahami sistem struktur kerajaan ataupun menjadi penjawat awam ni. Ia digovernkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam dan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, dan jumlah itu termaktub pada setiap tahun, dan kita mengambil kontrak ini kerana penjawatan awam itu telah tutup, dan untuk buka baru ada banyak proses-proses yang kita kena lalui. Tetapi sebenarnya perkara yang saya ingin nak utamakan, saya rasa doktor-doktor ini bukan mempertikaikan sepenuhnya tentang penjawatan tetap, tetapi apabila kita tidak boleh memenuhi dan memberikan jawatan tetap itu, jawatan kontrak yang diberikan ini, status kontrak itu haruslah sama, ya sama seperti apa yang mereka terima di jawatan tetap, daripada segi cuti rehat, daripada segi gaji, skim dan juga keistimewaan dan juga allowance yang lain haruslah sama dengan jawatannya tetap. Ini adalah langkah pertama yang kita boleh ambil untuk memastikan mereka yang masih lagi di dalam sistem kontrak menunggu masuk ke jawatan tetap, tidak ada perbezaan antara kontrak dan juga jawatan tetap. Ini juga termasuk kepada kita panggil peluang untuk meneruskan belajar, untuk menjadi pakar dan sebagainya. Jika mereka di dalam sistem kontrak itu tidak ada perbezaan dengan mereka yang di dalam sistem tetap itu, saya rasa banyak perkara kita boleh selesaikan. Tetapi kita akan juga buka cerita tentang isu pencen dan sebagainya, dan ini menjadi satu yang lebih besar. Tetapi untuk masa sekarang, untuk masalah yang kita menghadapi sekarang, kita harus memastikan tiada perbezaan antara doktor kontrak dan juga doktor di dalam sistem tetap. Doktor, kalau secara jelasnya, kalau tak ada lebih kurang dalam 10 ke 13 ribu doktor kontrak dalam kesihatan awam sekarang ini, adakah memang kita ada masalah kekurangan pakar dan juga kekurangan doktor ini, doktor? Kalau dengan 13,000 yang ada di dalam sistem ini pun, kita memang sebenarnya tak cukup kalau kita mengikut nisbah yang telah ditetapkan oleh WHO dan sebagainya. Masih lagi tidak kita mendapat nisbah yang sebaiknya jumlah doktor dengan jumlah populasi. Apabila kalau katalah 10,000 ataupun 13,000 daripada doktor-doktor kontrak ini, katalah mereka keluar ataupun berhenti kerja ataupun tidak datang kerja dan sebagainya, semestinya sistem kesihatan kita akan melalui sesuatu perkara lumpuh dan sebagainya. Tetapi sebenarnya walaupun 13,000 orang ini tidak keluar ataupun tidak masuk ke dalam sistem kita dan sebagainya, tetapi kita tidak boleh berfikiran secara jangka masa pendek. Bayangkan sekarang mereka yang ingin memasuk ke universiti, mereka menampak situasi di negara kita sekarang, betapa susahnya diberikan ganjaran sepatutnya, membuat kerja dengan berlebihan. Ini akan membuat ramai orang-orang yang berpotensi untuk menjadi doktor di dalam negara kita ataupun mengambil kursus perubatan, mengambil kursus-kursus yang lain. Sebab mereka kata kita tidak dapat penjaminan bahawa kita ada kerja apabila kita menghabis kita punya pelajaran. Jadi jumlah doktor di dalam negara kita akan kurang. Jumlah orang yang meminta untuk memasuki program-program perubatan akan kurang. Dan selepas 10 tahun ataupun 15 tahun,
tentunya krisis ini akan menjadi lebih teruk. Jadi kita tidak boleh hanya tengok dengan apa yang akan berlaku pada waktu sekarang ataupun pada waktu tahun depan. Apa yang berlaku dalam sistem kesihatan ini, kalau kita tidak membetulkannya dengan efektif, ia akan menjadi satu perkara yang sangat susah untuk kita betulkan pada waktu yang akan datang. Dan kita mungkin akan kembali kepada sistem zaman dahulu di mana kita memanggil doktor-doktor daripada negara-negara lain untuk bekerja dan berkhidmat di negara kita. Kerana kita tidak perbetulkan sistem kesihatan kita tidak melakukan transformasi ataupun reformasi kesihatan yang sepatutnya, dan jangka masa panjang kita yang akan suffer, kita juga yang akan kerugian pada waktu masa yang akan datang. Ini yang doktor nyatakan tadi. Sekarang ini kita tengok ini berlaku. Bagaimana sekiranya ia tidak diperbetulkan dalam tempoh ke 10 ke 15 tahun akan datang, mungkin ia akan menjadi lebih teruk. Dalam keadaan itu, doktor, bila kita bercakap berkaitan dengan reform ataupun reformasi, ada garis panduan yang perlu kita lakukan, ada pelaksanaan yang perlu kita segerakan. Seperti apa yang boleh kita katakan sebagai apa yang boleh kita lakukan daripada kita membuat penjagaan penyakit kepada penjagaan kesihatan dan juga kesejahteraan. Adakah ini berlaku dan bagaimana perkara ini perlu dilakukan? Ya, jadi Izan, kalau kita nak tengok ya, selama ini kita punya Kementerian KKM ini, ya sebenarnya dia lebih kepada Kementerian Kesakaitan Malaysia lah. Bermaknanya orang sakit je lah pergi ke kementerian ini. It's more of sick care. Kita harus pindah kepada kesihatan, which is preventive care. Bermakna kementerian ini fokus dia adalah untuk memastikan populasi yang sihat, bukan untuk merawat populasi yang sakit. Bayangkan betapa kita membuatkan kementerian ini untuk memberikan tumpuan yang lebih khusus kepada pemerkasaan kesihatan untuk menjadikan seseorang itu sihat supaya mereka tidak jatuh sakit. Itulah sebenarnya fungsi utama Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu menjaminkan kesejahteraan dan kesihatan rakyat Malaysia. Bukan untuk menjamin memberikan mereka rawatan kesakitan apabila mereka sakit. Kita harus memberikan tumpuan yang sepatutnya. Dan sejak 20-30 tahun yang lepas, tidak ada satu transformasi ataupun satu direction yang sewajarnya yang diberikan tumpuan kepada kesihatan awam ataupun preventive care ataupun pemerkasaan kesihatan. Tetapi apabila pandemik itu berlaku, baru kita nampak apabila sesuatu penyakit sebesar COVID itu melanda di negara kita, mereka yang mati dan meninggal dunia, kebanyakan pada mereka adalah mereka yang ada penyakit tiga serangkai, ya, buah pinggang ataupun yang sakit jantung dan sebagainya, dan diabetes dan kecil manis. Mereka sebenarnya yang meninggal dunia, dan ini menunjukkan bahawa negara kita mendapat sesuatu masalah yang kita tidak pernah memberikan pengkhususan. Terlampau banyak kita menghabiskan duit kita kepada perubatan, iaitu membeli ubat-ubatan, ya, farmasetika, tetapi kita tidak memberikan investment, yang kita tidak melabur kepada kesihatan jangka masa panjang. Dan ini bukanlah diterajui hanya oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, tapi malah ia harus dijerui oleh Kementerian Pembangunan, Kementerian Luar Bandar dan sebagainya. Saya berikan contoh, kalau kita pergi ke bandar dalam Kuala Lumpur, cuba tengok tempat untuk orang berjalan kaki. Betapa susahnya untuk berjalan kaki untuk pergi dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Ya, sangat susah. Sedangkan negara-negara maju, mereka desainkan orang punya bandar dan sebagainya untuk memberi keutamaan kepada orang untuk mendapat senaman supaya mereka boleh berjalan. Inilah kita panggil tentang preventive care secara holistik. Ya. Dan KKM harus menjadi peneraju ataupun they have to be the main leader untuk memastikan negara kita move towards preventive care, bukan lagi sick care. Ini perkara yang dilihat untuk jangka panjang dan sebagainya. Bila adanya sesuatu perkara itu dapat dilaksanakan dengan efektif dan juga baik, pastinya antara banyak perkara-perkara lain yang boleh kita kurangkan, isu-isu masalah kesihatan kritikal dapat dikurangkan dan sebagainya. Doktor, selepas ini kita nak melihat pula kepada skim insurans kesihatan negara yang mungkin dapat membantu dan seterusnya dapat memberi ruang dalam penjagaan dan juga perkhidmatan penjagaan kesihatan yang lebih cekap yang seharusnya digerakkan semula. Tetapi kita nak berhenti rehat dahulu. Kita kembali selepas ini dalam pantau agenda reformasi.
Baik, kembali dalam pantau agenda reformasi. Sebelum saya bersama dengan Dr. Farhan kembali, saya nak kemaskini satu berita berkaitan dengan hartal doktor kontrak. Mahu Kementerian Kesihatan KK memasukkan sekretariat itu sebagai sebahagian daripada ahli dalam jawatan kuasa peringkat tertinggi bagi menangani isu doktor kontrak. Dan sekretariat itu percaya usaha jawatan kuasa berkenaan tidak akan memberi sebarang impak atau menyelesaikan isu doktor kontrak sekiranya tiada perwakilan. Malah jawatan kuasa tanpa perwakilan dalam kalangan doktor kontrak hanya akan menjadi seperti jawatan kuasa lain yang ditubuhkan sebelum ini. Dalam pada itu, Sekretariat Hartal Doktor turut menyatakan pihaknya tidak terbabit dan tiada sebarang pengaruh secara langsung atau tidak langsung dalam mogok yang diadakan hari ini sehingga Rabu. Dan jelas Sekretariat itu walaupun tidak terlibat namun menyatakan kumpulan berkenaan ada hak untuk membantah. Sekretariat Hartal Doktor berharap penjagaan pesakit tidak terjejas dan perkhidmatan penjagaan kesihatan dapat disambung semula selepas bantahan selesai. Menurutnya, pendirian itu sudah dijelaskan kepada Menteri Kesihatan Dr. Zalia Mustafa, Persatuan Perubatan Malaysia MMA, Polis Diraja Malaysia PDRM dan media sebelum ini. Baik, kita kembali dalam diskusi terutamanya berkaitan dengan reformasi kesihatan ini. Saya bersama dengan Dr. Farhan Rusli. Doktor, mungkin ada yang berpendapat sebelum ini untuk meningkatkan peruntukan perbelanjaan kesihatan awam kepada 5% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK bagi memastikan Malaysia mempunyai sistem kesihatan awam yang bertaraf dunia pada masa hadapan dan selaras dengan negara-negara berpendapatan tinggi di seluruh dunia. Pada aras mana sistem kesihatan Malaysia berada sekarang ini, Doktor? Untuk ini, Hasan, saya rasa sebelum kita tanya ataupun kita bincangkan berapa peratus KDNK patut diberikan kepada kesihatan dan sebagainya, kita harus menilai juga dengan jumlah yang kita diberikan sekarang, adakah perbelanjaan yang kita laksanakan oleh kementerian ini paling efektif? Adakah it is maximizing apa yang kita diberikan? Jadi walaupun kita diberikan 10% ataupun 20% KDNK dan sebagainya, tidak semestinya duit yang banyak diberikan kepada sesuatu kementerian memberikan sesuatu kementerian yang produktif, satu kementerian yang efektif. Cara perbelanjaan itu juga kita harus memberikan pengkhususan. Macam manakah kita akan membelanjakan sejumlah wang tersebut? Itu sebenarnya perkara yang lebih penting daripada jumlah yang kita meminta. Tidak semestinya kita minta 5%, kita boleh jamin tahap kesihatan bertaraf dunia. Ya, itu bukanlah caranya. Sebab itu saya selalu khawatir apabila orang meminta kita nak 5%, kita nak 7% dan sebagainya. Kepada saya, perkara pertama yang kita harus memberikan tumpuan, macam manakah kita membelanjakan duitnya sekarang? Kalau kita memberikan 5% tetapi pecahan yang kita berikan adalah sama seperti sekarang, result dia adalah akan sama. Dia tidak akan memberikan apa-apa impak yang meaningful kepada sistem kesihatan kita. Sebab itu apabila kita ingin meminta 5% ataupun meminta 7% ataupun sebagainya, kita harus menilai dan harus memberikan tumpuan kepada seluruh sistem kewangan ataupun health financing ini. Dan itu struktur itu daripada asas sehingga delivery of medical care itu kita harus tengok daripada awal sampai akhir. Bukan sahaja jumlah yang diberikan. Ya. Tapi doktor, kalau tak cukup duit, tak cukup peruntukan, isu seperti kesesakan di rawatan kecemasan dan sebagainya tidak dapat dilaksanakan disebabkan ruang yang sempit, penempatan yang ramai, tidak boleh membina bangunan dan juga fasiliti yang baru dan sebagainya, doktor. Jadi saya kira tanya balik soalannya, kenapa perkara ini menjadi begitu? Ya. Kenapa jumlah pesakit kita bertambah? Memang populasi kita menjadi lebih besar. Tetapi kenapa Malaysia menjadi negara yang paling obes di Asia Tenggara? Kenapa perkara-perkara ini berlaku? Adakah kerana kita membenarkan restoran-restoran seperti pandu lalu, restoran-restoran fast food di beroperasi 24 jam? Adakah ini sebenarnya memberi impak kepada berapa ramai orang yang obes? Berapa ramaikah kantin yang benarkan processed food seperti sausage, makanan-makanan yang kita tahu yang menjadikan sesuatu yang memberikan sesuatu yang buruk, ya, processed food yang ada penglibatan dengan colorectal cancer, ya. Sebab itu kita nampak ramai orang yang ada kanser di awal yang muda. Adakah daripada segi pemakanan, ya, perkara-perkara ini sebenarnya kita harus memberikan penilaian. Jadi sebab itu saya kata duit itu tidak penting. Memang duit itu penting. Kita perlu membaiki infrastruktur dan sebagainya. Tetapi kalau duit itu masuk tanpa kita ada
pelan tindakan macam manakah paling efektif untuk kita membelanjakan wang tersebut, kita tidak akan ke mana-mana. Kita hanya akan membelanja jumlah wang yang lebih besar tetapi tidak memberikan impak yang positif kepada kesihatan dan kesejahteraan rakyat. Dan juga doktor, satu perkara penting untuk kita faham, banyak mungkin jalan daripada doktor kontrak, daripada bagaimana untuk kita memastikan bahawa penjagaan kesihatan itu lebih penting daripada penjagaan penyakit dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama untuk melihat kepada satu kaedah ataupun satu keadaan yang lebih baik apabila kita bercakap berkaitan dengan isu skim insurans kesihatan negara. Bagaimana perkara ini sebenarnya dapat digerakkan ataupun diangkat supaya lebih baik untuk memastikan bahawa kebergantungan ataupun fungsi rakyat dalam memastikan penjagaan kesihatan, penjagaan penyakit itu dapat dilakukan ataupun dilaksanakan dengan baik selepas ini? Sebelum kita berceritakan tentang skim insurans negara ataupun skim insurans kesihatan di mana semua warga negara Malaysia harus mengambil skim insurans dan sebagainya, sebelum kita boleh ada national health insurance, kita harus memastikan seluruh negara mempunyai akses dan juga sama rata tentang taraf kesihatan. Bermakna dengan skim insurans tersebut diperlis, saya punya akses kepada kesihatan daripada semua specialty sama seperti kalau saya di Kuala Lumpur. Saya di Sabah dan Sarawak, akses kepada kesihatan, kepada fasiliti kesihatan, tarafnya sama di Selangor. Kita tidak boleh membuat satu skim insurans nasional kalau kita tidak boleh memastikan di mana-mana di dalam negara kita tahap perkhidmatan kesihatan yang diberikan adalah sama rata. Dan ini adalah sesuatu perkara yang saya rasa ramai orang overlook ataupun ramai orang tidak faham tentang macam mana National Health Insurance ini harus dilaksanakan. Kerana kita harus memahami jumlah insurans yang akan diberikan ataupun contribution oleh seseorang warga negara itu adalah akan sama rata. Tidak kisahlah daripada B40, M40 ataupun T20. Bermaknanya orang T20 di Bintulu, Sarawak harus mendapat akses kesihatan sama dengan orang T20 di Kuala Lumpur. Akses kesihatan. Dan ini harus kita pastikan ia ada. Sebab itu infrastruktur tadi itu saya letak sebagai nombor 2. Pertama ialah tenaga sumber. Kedua ialah infrastruktur. Ketiga barulah tentang kewangan kesihatan. Kita tidak boleh memaksa orang ataupun rakyat memberikan contribution social health insurance ini, tetapi perbezaan dan jurang dia telah sangat besar. Kalau dia di dekat Sandakan ataupun di Seratok ataupun di Mukah, di Sarawak, adakah sistem kesihatan dia sama seperti kalau mereka di Kuala Lumpur? Sedangkan dia juga membayar kepada skim insurans kesihatan kita yang sama. Terutamanya tidak. Ataupun kita boleh ambil contoh yang lebih dekat dengan kita. Di Subang Jaya, mereka tiada klinik kesihatan. Jumlah populasi dia berapa ratus ribu. Tetapi mereka membayar juga kepada skim kesihatan ataupun insurans kesihatan ini. Tetapi di kawasan mereka tak ada klinik kesihatan. Jadi apakah saya rasa rasional yang kita boleh memberikan kepada rakyat Malaysia untuk masuk kepada skim kesihatan insurans nasional ini kalau kita tidak menyelesaikan perkara pertama, iaitu sama rata akses kesihatan di seluruh dunia, tidak kira anda di mana. Barulah kita boleh implement sistem skim insurans negara ataupun skim insurans nasional. Doktor, secara ringkas, orang politik kata isu kesihatan itu tidak harus dipolitikkan. Ya, betul. Tetapi yang mengatakan itu adalah orang-orang politik sendiri dan mereka juga sendirilah yang mempolitikkan perkara-perkara sebegitu. Dan saya harus mengingatkan lagi kepada sesiapa sahaja dan kepada mana-mana kerajaan bahawa kesihatan ini adalah satu keutamaan yang harus mereka memberikan pengkhususan yang sangat-sangat utama. Kerana mereka sendiri yang akan menjadi pesakit-pesakit di dalam sistem kesihatan yang mereka gubalkan. Itu pandangan, cadangan dan juga apa yang diutarakan oleh Dr. Fahan Rusli, pakar kesihatan awam. Sebenarnya banyak lagi cabang dan juga dimensi lain untuk kita lihat dan juga kita telusuri, terutamanya apabila kita bercakap berkaitan dengan isu penting reformasi kesihatan, apa yang perlu disegerakan. Banyak yang kita dapat daripada Dr. Rosli tadi dan harapnya ia membawa satu sinar yang lebih baik, terutamanya dalam kita melihat satu anjakan yang lebih besar dalam reformasi kesihatan ini
bukan saja untuk kita lihatnya sekarang tetapi untuk jangka panjang agar ia terus dilihat sebagai sebuah negara maju dan juga bertaraf dunia dan juga antarabangsa. Terima kasih Dr. Fahrosli, pakar kesihatan awam. Terima kasih kepada anda yang menonton. Ini agenda pantau agenda reformasi. Saya Sanaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.